Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya pada hari ini Allah taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini akan mengundang pelbagai keberkatan dan kita harap Allah Ta'ala sentiasa memberi keredaan sebaik-baiknya kepada kita. Sambungan pengajian yang lepas, wajib kita membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana apa sahaja yang disampaikan oleh baginda, apa sahaja yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita membenarkan. Wajib kita mengiyakan dan wajib kita mempercayai. Di antara apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi ialah adanya nikmat kubur, adanya siksaan kubur. Dalam kubur ini, walaupun kita tengok sempit, walaupun kita tengok gelap, tetapi bagi orang-orang yang tertentu yang dimasukkan ke dalam kubur, walaupun sesempit yang kita nampak, walaupun gelap yang kita nampak, ia bertukar menjadi nikmat bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kubur itu juga akan bertukar menjadi tempat yang amat sengsara, yang amat menyeksakan. Bagi siapa? Bagi orang yang berdosa. Oleh itu, nikmat kubur, siksaan kubur, pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur, itu merupakan sebenar-benarnya ia berlaku. Mana jangan kita menafikan, tetap akan berlaku. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, kata Nabi, sesungguhnya hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian telah berpalinglah daripadanya oleh kawan-kawan yang menghantar menurunkan jenazah itu balik. Mak dia balik, isteri dia balik, anak-anak dia balik, jiran tetangga dia balik, semua balik. Pada waktu itu kata Nabi, innahu la yasma'u qur'ani alihim, mayat itu akan mendengar pijakan kasut-kasut mereka meninggalkan kubur. Qala, kata Nabi, pada waktu itu ya'tihi malakani, akan muncullah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Fayaqudanihi, maka mendudukkan akan kedua-duanya, akan hamba tadi. Fayaqulani lahu, lalu kedua-dua malaikat ini berkata kepada mayat itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apakah kamu mengenali lelaki ini? Ya, tunjuk lelaki itu maksudnya Nabi. Mengenal ke tidak lelaki ini? Baik, cuba kita bayangkan sekiranya waktu kita berada di dunia ini, kita tidak pernah berselawat kepada baginda Nabi, kita tidak mengamalkan apa yang baginda suruh, dan kita tidak meninggalkan apa yang baginda larang. Mana mungkin pada waktu itu kita akan mengenali Nabi? Sudah tentu tidak mungkin kita akan kenal. Bila kita tak kenal, maka di waktu itu akan diazablah seseorang itu. Baik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna ahlal kuburi yu'adzibun, inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim adaban tasma'ul bahaim. Nabi kata, sesungguhnya ahli-ahli kubur ini yu'adzabuna fi kuburihim, mereka itu akan diazabkan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur mereka. Adaban tasma'ul bahaimu, akan sebagai azab, maksudnya siksaan yang amat berat sekali, sehingga siksaan itu didengari oleh binatang-binatang ternakan. Jadi sebab itulah kita selalu tengok ada orang yang mengikat binatang ternakan bersebelahan kubur. Kita tengok mata binatang tu mengalir air matanya. Kenapa? Sebab sedih mendengar adalah ahli-ahli kubur ini diseksa oleh Allah SWT. Oleh yang demikian, seorang yang melakukan dosa di dunia dan tidak sempat bertaubat, maka pasti dia akan diazab di dalam kuburnya. Pernah satu ketika Sayyidina Utsman bin Affan berjalan melalui satu perkuburan. Tiba-tiba beliau berhenti melangkah dan terdiam seketika. Kemudian air matanya mengalir.
membasahi janggut-janggutnya. Lalu sahabat yang ada bersama dengan Sayyidina Utsman bertanya, "Ya Amirul Mukminin, aku selalu mendengar engkau telah menyebut tentang syurga. Engkau juga selalu menyebut tentang neraka dan segala penderitaan yang berlaku di hari akhirat. Tetapi tidak pernah pun aku melihat engkau menangis. Tapi kenapa pada kali ini aku melihat kamu dalam keadaan sedih dan menangis serta keluar air mata yang begitu banyaknya? Apa sebabnya, wahai Amirul Mukminin?" Kata Utsman, "Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata kubur ini adalah merupakan tempat yang pertama daripada tempat-tempat akhirat. Dan kubur ini juga merupakan tempat yang terakhir daripada tempat-tempat dunia. Sesiapa yang selamat daripada kubur ini, maka apa yang sesudahnya adalah menjadi lebih ringan. Dan sesiapa yang tidak selamat daripadanya, maka apa yang berlaku sesudah itu lebih teruk lagi. Itulah yang menyedihkan aku, karena aku bimbang takut. Apabila masuk saja jenazah dalam kubur, mereka tak selamat. Bila tak selamat ini adalah rumah yang pertama ataupun negeri akhirat yang mula-mula. Panjang lagi negeri akhirat yang mereka harus lalui. Jika hari yang mula-mula pun mereka tidak menghadapi kesulitan, sudah tentu hari-hari yang seterusnya mereka akan menghadapi kesulitan yang lebih teruk lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah." Innamal qabru rawdatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Sesungguhnya kubur ini merupakan satu taman daripada taman syurga, ataupun kubur ini merupakan satu parit daripada parit neraka. Oleh yang demikian, apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi ini, kubur inilah merupakan tempat nikmat bagi seseorang, dan kubur ini juga merupakan tempat azab bagi seseorang. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita berusaha melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan berusaha meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah memberi keselamatan kepada kita, terutamanya di saat kita dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala. Waktu kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam kubur itu, maka dikala itu kita telah memperolehi nikmat. InsyaAllah nikmat yang berpanjangan kita akan perolehi. Seterusnya kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.